Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini saya memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya malam ni saya dapat bertemu lagi dengan tuan-tuan. Saya ingat kita live jumpa hari tu ni pada bulan 2 ke bulan 3. Satu hari bulan 3. Satu hari bulan 3 sebelum PKP. Kita PKP apa? 18. Satu hari bulan 3 live jumpa tentang bulan 4, bulan 5, bulan 6. 3 bulan baru nak jumpa pula. Kira saya berhenti kuliah dulu. Malaysia dengan Kedah ni PH perang ya. Dia lama tak lama nak habaq tak, ni bukan politik kan? Tuan-tuan kata mukadimah politik, tak nak habaq lama sampai kerajaan bertukar. Daripada saya dulu penceramah haram sampai lah depa gerun, tuan-tuan kan? Lah mana depa berani kacau dah. Yang main nak menyembah pun ada dah. Saya bukan ada apa-apa, tak ada apa-apa. Cuma depa saya hari tu takut lekat jadi Menteri Pertahanan. Mujuk Ismail Sabri ini Menteri Pertahanan kan? Kalau saya jadi Menteri Pertahanan PKP hari itu, tuan-tuan mampu hari ya. Alhamdulillah lah tuan-tuan, ni kuliah yang keberapa dah tuan-tuan. Saya tak tahu lah, tapi saya ni kuliah yang pertama selepas PKP tu. Nak keluar Zat bini kata, abang nak cakap tak kekok ke? Saya kata tam cakap tu tak kekok, nak salam cakok lagi, tak tahu lagu mana, kekok ke tak, saya kata. Takut-takut cakok tak lekat lah tu lah. Lama tuan-tuan, 3 bulan, dan nak mai balik ni pun dia rasa malas satu macam nak mula kuliah balik ni. Ni kira macam baru menikah balik lah. Di lama tinggal ni, tapi malam ni alhamdulillah lah dapat bertemu dengan tuan-tuan, dan tak lama lah takat masuk Isya kita berhenti lah. Dan sebab saya lah penceramah kerajaan, tuan-tuan kena faham. Saya pun jadi nak biasakan diri jadi penceramah kerajaan ni, tuan-tuan, bukan mudah. Dulu saya penceramah haram, lah penceramah kerajaan. Jadi insya-Allah malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati. Kalau dalam kitab saya muka surat 10. Muka surat 10 kitab saya. Kitab tuan-tuan muka surat apa? Sama tak? Kita sambung dekat perenggan yang kedua di bawah tu. Bahkan terkadang wajib berdusta tu. Betul? Tuan-tuan betul saja kitab tak ada. Dia baguslah tuan-tuan ni tak bangkang tu guru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah, dia kata tu. Bahkan terkadang dia kata wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang zalim itu. Apa dia Ustaz?
3 bulan dah tuan-tuan tinggal kitab tu pun petang ni baru cari balik. Betul tak maklum? Maklum renyah apa? Awak maklum nampak lain macam apa? Nampak baru tinggal 3 bulan nampak kuih tua macam apa maklum? Lepas itu nampak macam muda sikit, ni nampak macam tua sikit macam apa? Apa dia ni ustaz? Yang ustaz duk main terkadang apa semua, dia nak cerita tuan-tuan, kita lah ni dalam bab yang ketiga. Tok Syekh kita ni nak cerita dalam kitab tasawuf ni, Tok Syekh kita nak cerita tentang masalah lidah. Dia nak cerita tentang masalah lidah. Sebab tu tasawuf ni tuan-tuan, dia satu benda yang kena kita sama-sama belajar, kena terapkan dalam diri kita. Sebab nak jaga kita punya amal ibadah daripada dirosakkan dengan perkara-perkara yang tidak elok. Kadang-kadang tuan-tuan cuba tengok celarunya hari ni manusia ni tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab tasawuf dalam diri ni tak ada. Dia ada reta, tapi dia tak tahu nak jaga reta dia lagu mana. Dia ada kekayaan, dia tak tahu nak jaga kekayaan dia lagu mana. Dia ada kuasa, dia tak tahu nak jaga kuasa dia lagu mana. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, tapi dia tak reti nak jaga nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Ni ada mata, dia tak tahu nak guna mata lagu mana. Dia duduk peremang tengok video sajak yang tu pun. Anak haram ni mula dah. Cukup tuan-tuan ni. Baru ni mereka duduk kata ni, bab-bab sajak apa ni. Saya kata payah apa sajak ni tuan-tuan, sampai takut sangat ni. Duk mempersendakan agama ni tuan-tuan, lagu tak ada apa. Kena ada sajak. Awak warok yang nampak ni. Dulu masa sebelum PKP nampak lok-lak juga tuan-tuan ni. Ni nampak warok satu macam, memang muka pun lagu nak mati ya, nampak. Takut ke? Tuan-tuan, kena sajak. Belum kena sajak belum? Kena no. Kalau kena tu okey lah. Maklum kena sajak belum? Maklum pun kena okey lah. Ni keluar pula dia duduk ni. Orang kata tanya saya. Ada yang call saya tanya macam mana nak buat kat sajak ni. Saya kata aku tak rak dah. Itu aku cekah dah. Maki pun tak ada ayat dah nak maki kita menatang ni. Saya kata bukan orang ni menatang. Payah apa tuan-tuan? Ambil dia. Saya nak abang ni mudah-mudah. Tuan-tuan nak, saya nak abang. Kok-kok lah Jakim ke apa tak tahu nak buat apa kat sajak ni, saya nak abang. Tuan-tuan bukan payah panggil sajak. Tuan-tuan tahu tak dari yang putih? Tuan-tuan tahu dari yang putih? Dari yang halus tu. Kan? Tak celah pungkuk dia. Dia nak buat apa? Tak tengah buat, tak tanya hang ni nak berubah ke tak mau berubah. Sampai mempersendakan agama ni lebih kurang lagu tu. Dulu dia kata kalau dia ni apa, orang lagu dia tak kena laknat apa, dia main-main tuan-tuan. Yang kata agama ni dia main-main. Dah lah kita dalam negara ni pun duk pening macam-macam lah. Duk pening macam nak ni nak yang nak nu kawan tu nak jadi Perdana Menteri, yang kawan tu nak jadi Perdana Menteri, yang kawan ni nak jadi Perdana Menteri. Ni dia mula nak masuk dah. Dia bukan duk boleh biar lama pasal PKP ni, kuliah tak boleh lama. Bab Perdana Menteri ni pun tak selesai lagi, pakat semua nak jadi. Yang kita ni duk penat ni tak tahu nak apa lagi tuan-tuan ni. Penat. PKP ni semua penat tuan-tuan. Semua penat. Bukan kata dekat tuan-tuan dengan saya penat. Mujuk bini seorang, kita tak kena bayar. Mujuk. Ada orang dia telefon saya baru ni, dia kata ustaz, dia telefon. Saya kata awak kak, akak nak habaq nikmat Allah datang kat kita ni macam-macam lagu mana. Kak ni ustaz PKP mau 2 tahun pun tak apa. Hei. Dia kata PKP tu mau 2 tahun pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia kata hutang-hutang tak ada bayar, akak ni hutang banyak dan boleh buat bisnes masa PKP ni, dia kata boleh kambuh balik hutang-hutang. Ada orang rasa nikmat, yang kita ni penat tuan-tuan, penat. Terjun parit ni tak ada duk abang lah tahu terjun parit. Tak ada apa yang nak masuk kerja, duk keluar 3 bulan. Tak ada apa masuk terjun parit ni tuan-tuan, cuma misai yang tak berlemuh. Belagak yang lebih. Saya habis untuk PKP hari tu saja ni, duk pi kawan nu tak ada beras, kawan ni tak ada nak makan, kawan ni anak duk di Turki tak boleh nak balik.
Kawan ni anak duduk di Mesir tak boleh nak balik. Kawan ni anak duduk di Indonesia tak boleh nak balik. Mai makcik ni pula tolong ustaz, makcik duduk jaga cucu-cucu ni. Tak ada kerja apa. Makcik ni ibu tunggal. Saya kata bukan dekat ibu tunggal, tok tunggal. Tok Wan pun tak ada, duduk belah cucu 3 orang. Anak dia ni tunggal seorang. Nikah apa semua ada lah cucu 3 orang. Aksiden 2 tahun lepas meninggal mak dengan pak ni. Cucu ni duduk dengan tok. Tok ni duduk kerja jual ulam-ulam kat pasar malam, tak ada apa nak makan. 3 bulan tuan-tuan kami belanja 92,000 untuk turun pergi bagi bantuan-bantuan ni. 92,000 3 bulan. Nak buat lagu mana? Pakai duk telefon macam-macam. Saya belajar daripada PKP ni tuan-tuan. Allah Ta'ala ajak saya semasa PKP ni macam mana kita nak jaga diri kita, nak ada sifat syukur. Ni yang kata tasawuf. Bila masuk PKP saya apa lebih kurang tuan-tuan? Lebih kurang tuan-tuan, bisnes tak berjalan, staff nak kena bayar gaji penuh. Sebulan ni saya ni sekolah tak buka apa semua, puluhan ribu duk kena ada asnaf bawah yayasan nak kena jaga. Yang tu saja sebulan 20,000 lebih. Hak sakit kronik yang tu yang ini asnaf bawah yayasan. Kalau tuan-tuan ikuti Facebook saya, tuan-tuan tahu tak ada apa tuan-tuan. Dulu duk main ceramah, duk buh tabung, tuan-tuan duk buh duit, yang tu duk balik belah orang susah ni. 3 bulan tak ada apa. Saya abang kat bini saya kata, rumah kita alhamdulillah tak ada hutang. Insurans apa tak ada bayar. Lega lah. 3 bulan tu pun nikmat tuan-tuan tu. Telefon ni nombor 03 tak naik. Tuan-tuan faham? 03. Hak jenis orang muda dia tahu tu. KL duk telefon ni Cik Ahmad Usam kat ya. Pemilik kenderaan ni kat ya. Okey, ada tunggakan. Nak buat macam mana tu nak? Kita pun berlakon. Lepas tak bayar ke? Tak saat dia telefon dah tengah petang ni. Berita tunggakan tak bayar bulan 3. Saya kata kan ni saya tak bayar ke? Ada. Yang ni saya nak marah ni. Nak marah boleh duit tak ada. Tapi lagu mana tuan-tuan? Calon Menteri Pertahanan. Tu kena ada kan? 3 bulan nombor 03 tak keluar. Lega. Astro pun tak call. Saya kata kat bini saya ni, abang tak ada apa dah ni. Nak kena bayar gaji staff apa semua. Maintain yayasan tu puluhan ribu. 40-50 ribu kena ada. Pekin lah kata. Kita duk rasa susah. Ini saya kata lagu mana abang? Saya kata kita bajet sehari 30 yang makan. 3 beranak cukup lah. PKP satu duk pedor RM30 sehari. Cukup. Tapi nak buat lagu mana dia makan waktu tu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah cukup. Saya pun duk rasa tak apalah, tak ada apa, kereta pun tak nak bayar, makan apa duk ada. Satu hari ada satu orang telefon saya. Ni Ustaz Usam ke? Ya, ni makcik ni daripada Sanglang. Ya makcik, dapat nombor telefon mana? Tu Imam bagi. Ya ada apa makcik? Nak minta kat ustaz ni, makcik ni susah duk bela cucu. Saya kata 3 orang saya. Makcik duk jual ni, dia kata pucuk-pucuk putat, pucuk janggui, cabai-cabai apa semua ni duk jual kat pasar malam. Lepas tu ni makcik tak ada apa dah nak makan. Nak keluar takut. Oh waktu tu tuan-tuan, sepeda bukan orang ni pakai, takut Covid dekat. Nak keluar mana takut ni, nak keluar ni lepas duk gempak kata Covid lagu ni. Keluar lagi lepas duk buat iklan tu kan, Covid duk ke udara lekat buat balik. Tak takut tuan-tuan. Duk tengok pula dalam Facebook yang main polis apa-apa ni. Apa nama tu? Hak daripada hospital pun pakai kelumis lagu angkasawan pergi ke bulan tu. Duk main ambil orang kat rumah, anak-anak kat rumah. Takut. Nak keluar ni takut. Saya pun lebih kurang tuan-tuan takut. Tapi makcik ni telefon, pergi beli barang. Kena keluar daripada rumah nak pilih barang depan jalan tu pun takut. Berpeluh ni duk pilih barang ni. Berpeluh takut Covid dekat. Beli pergi hantar. Bila hantar, yang nu telefon, yang ni telefon. Pi tuan-tuan, dalam banyak-banyak saya pi orang susah ni yang kata Allah Ta'ala nak bagi saya. Saya tadi duk kata kat bini, tak cukup duit kita. Kita pedor, kita makan pedor-pedor. Bagi cukup-cukup lah, kata abang bukan ada apalah. Hak bisnes tu pun kena tampung yayasan untuk asnaf apa semua. Saya pi satu rumah di Ayam Hitam. Pi rumah tu lepas kata ustaz, yang ni rumah ustaz boleh pi bagi sumbangan. Saya pun pi.
Dia ni bapak tunggal, atas tok tunggal. Hak ni bapak tunggal dia duduk dengan anak dia. Saya pun pergi. Rumah tak ada duk cerita tentang rumah. Bata ya plaster tak. Atap zen shilling tak ada. Jekah assalamualaikum ni nak keluar Hongkong. Ni bulan Ramadan tu. Kita dengan 8 ayat apa semua. Sehari kami pergi 200 buah keluarga daripada pagi sampai ke lohok. 200 buah keluarga. Selang sehari pi 15 hari. Hari ni pi esok rehat lusa pi pula esok rehat lusa pi. Sehari tuan-tuan bayang kami duk pergi hantar bantuan masa PKP ni 200 buah keluarga. Turun naik kereta saya turun 3 kilo bulan Ramadan tu. Sejarah bulan puasa saya turun 3 kilo. Ni tuan-tuan nampak kurus sikit. 3 kilo duk naik turun kereta, duk naik bercerau peluh ni. Balik mayang lohok. Lena pukul 7 baru bini gerak. Saya pergi punya Assalamualaikum. Tak keluar. Jekah keluar. Keluar ni, pak ni. Wangkung kena tebuk. Duk nampak isi dia terkulai, tergantung kat janggut ni, terkulai. Cakap keluar angin kot tu, kot Hongkong. Ya, dia tak kenal kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni lepas kata kenal tak siapa? Tak kenal. Tak apa, saya tanya ada handphone kalah. Tak ada, memang tak kenal. Pilah, dia ni pun umur 75-73. Duduk dengan siapa pakcik? Duduk dengan anak seorang. Dia cakap tak keluar suara, kita jenuh peduh. Duduk anak seorang. Umur apa dah pakcik? 73, 72 atau 48 beranak. Lebih kurang 72, 73 gitu Isteri ada? Tak ada. Anak ada berapa orang? Seorang. Cucu? Tak ada. Oh. Anak mana? Tu. Duk makan nasi kat dapur. Bapa umur 73, tak ada kerja apa, sakit, duduk sakit rengkung ni kena baru nak tebuk. Anak tu pula umur 30-an, gila. Dia tak ada bini, dia tak ada anak dah. Anak ada seorang, dia umur 70 lebih, dhaif, tak ada kerja apa. Anak tu pula gila. Entah biar. Ni yang tuan-tuan nak mengungut kata Allah Ustaz, pencen pun tak cukup. Tuan-tuan pergi tengok orang susah tuan-tuan. Tuan-tuan main ikut saya nak tunjuk kat tuan-tuan orang susah. Sebab tu PKP ni mengajar saya arti kesyukuran. Ya, dulu saya duk mengajar. Saya duk main habaq kat tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita ni hidup kena tengok orang bawah, tapi kita pun tak buat kerja. Saya duk main pandai duk mengajar atas kursi ni ya. Tapi bila saya turun tengok masyarakat, turun jalan tengok masyarakat, rasa diri ni, ya Allah, apa lagi tuan-tuan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang Allah bagi kat kita, apa lagi yang kita tak berhati ni? Teruk tuan-tuan pencen ada. Teruk tuan-tuan anak 4-5-6 orang. Anak ni pula kerja, cuma penat sikit jalan kan. Tapi ada orang susah. Saya kata Pak Long tak ada kerja apa? Tak ada kerja apa? Bendang apa tak ada? Dia kata bendang ada belakang rumah, tapi hak orang bukan hak saya. Ni dulu duk kerja apa? Dulu duk kerja gad dekat Bertam. Ni rumah siapa? Rumah peninggalan orang tua tu. Baru keluar hospital ni tuan-tuan ni, duduk keluar ayak ikut Hongkong. Duduk meleleh ayak bisa. Insya Allah. Ni duk bela anak kat ni lah. Anak yang tak siuman. Tak kata lagi lah anak tak siuman. Anak dia duk makan elok. Duk makan pula. Allah. Rumah ni tuan-tuan. Buang kasut pun tak gamak nak pijak lantai tu. Dia pakai 3 getah. Tan tu tak ada, tan ni. Pi je. Ni saya pergi ziarah. Kita ni duk kata kita susah dah. Saya duk kata saya ni penat dah.
Sebab tu Nabi ajak kita, kalau hang tengok dalam dunia ni kehidupan hang pandang orang yang lebih susah pada hang akan reti bersyukur. Kadang-kadang ni Allah Ta'ala nak bagi ni. Sebab tu saya kata tuan-tuan, dakwah ni dia bukan tekat. Kadang-kadang tuan-tuan mudah sangat nak cop orang ni pendakwah bebas. Pendakwah bebas. Dia mai duk mengajak balik lena pendakwah bebas. Itu bukan pendakwah, itu penceramah. Dakwah ni dia kena selesaikan masalah umat. Turun, cari, tengok, perhati, selesaikan masalah umat. Sebab tu dalam PKP baru ni, bagi saya PKP ni nikmat. Nak keluar rumah tu payah memanglah tuan-tuan ni. Saya pun lebih kurang tuan-tuan dah cemuih duduk rumah ni, Allah Ta'ala saja yang tahu. Cemuih ni tak tahu nak apa. Tuan-tuan takat nak keluar pergi minum di kedai tak ada. Saya ni hari-hari pi sana, pi sini, pi sana, pi sini. Ni pagi tadi duduk di KL, baru sampai rumah pukul 6 tang, pukul 7 keluar pula. Esok pagi ziarah pula. Pi tengok pula orang-orang sakit. Pi tengok satu orang sakit. Ni cerita bila kat tuan-tuan. Dia bila mengajar anak murid kitab tak ada ramai, lebih ada. Dia kena syarah panjang pada baca. Tuan-tuan duk kata apa Ustaz ni syarah banyak pada baca kitab. Saya pun tengok. Ada kitab ni bilang dengan jari sebelah pun tak habis ni kan. Tak apalah boleh kan. Ni santai-santai tu. Dia bukan boleh duk stres lagi kita pakat kena Covid belaka. Covid melanda Malaysia ni bukan dekat dia serang kita, yang dengan politik pun kena Covid juga kan. Politik Malaysia pun kena Covid. Hak tu pun kena kuarantin dari politik ni. Macam-macam. Hak yang 2 kali jadi Perdana Menteri pun nak jadi lagi. Hak tu lagi. Ada tu dia baris nombor 2 daripada bawah tu ada. Ada pun orang tua yang gila kuasa. Hak tu nampak tu dia. Hak tu fasal lain tu. Hak tu fasal lain orang tua gila kuasa. Ni kita cerita bab ni tu. Saya pergi pula satu rumah orang yang ni sakit kanser buah pinggang. Saya pergi masuk, pergi dia tengok-tengok, dia bangkit. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni tuan-tuan dia bagi, bila orang ni, kita ni orang kenal sikit, taklah kenal banyak, sikit-sikit kenal tu ada lah. Bila pergi tu mereka duk tengok kita dalam YouTube, dia tengok dalam handphone, dia kata bila mai tu dia seronok apa. Itulah basyiru, kita menggembirakan orang. Tanya dia macam mana abang, dia kata kena kanser buah pinggang. Doktor dia tengok kanser buah pinggang. Kanser buah pinggang abang, kanser buah pinggang. Abang duduk dengan siapa ni? Anak Ustaz, duduk dengan anak. Isteri meninggal dah. Meninggal sebab apa? Aksiden. Dia balik kerja, dia naik motor, apa nama, aksiden belah, meninggal tempat kejadian. Anak berapa orang? Anak ada 2 orang. Oh, abang duduk seorang ni ya? Ya, anak 2 orang. Anak umur apa? Dia panggil anak dia keluar. Hak seorang jah 1, hak seorang jah 3. Hak sulung jah 3, hak nombor 2 jah 1, hak kecil. Mai. Anak ni duk teriak, duk mai duk teriak. Saya kata ni yang duk teriak pasal apa? Nak ambil duit raya apa? Dia kata, Ustaz, anak saya duk tanya saya, Ustaz, berapa hari lagi ayah nak hidup? Sebab anak dia dengar doktor kata paling lama boleh hidup 2 bulan. 2 orang anak ni setiap hari duk tanya ayah ni, tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? Minta simpang tuan-tuan ujian ni. Saya rasa kalau kita tak mampu. Anak ni duk tanya tuan-tuan, bayang kalau tuan-tuan, bayang kalau kita duduk tempat orang lagu tu. Abah ada berapa hari lagi? 58 hari lagi. Doktor kata 2 bulan lah. Mangkit pula esok, abah ada berapa hari lagi? 57 hari lagi. Mangkit pula esok, abah tinggal berapa hari lagi? 56 hari. Anak ni, iyalah bab mati ni Allah Ta'ala punya kerja. Allah Ta'ala punya kerja. Tapi tuan-tuan, budak-budak umur 7, 8, 9 tahun ni, dia main tanya ni. Tuan-tuan bayang, ayah ni nak berhadapan, lepas ni tak ada siapa. Dan budak-budak ni dia fikir, lepas abah tak ada, kami nak duduk dengan siapa? Tu tuan-tuan, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita,
Kadang-kadang kita duk rasa Allah berat dah. Ya Allah, awak aku kena ujian. Tuan-tuan, pergi tengok orang yang lebih lagi ujian yang Allah Ta'ala timpa ke atas mereka. Saya bila pergi, tuan-tuan, saya kata aku ni tak ada apa. Setakat hidup umur dah 30 ni, alhamdulillah, tak ada ujian macam ni. Berat kali ujian pun orang tak pergi ceramah tu je lah. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah Ta'ala bagi kat tuan-tuan? Yang tuan-tuan rasa, ya Allah, awak yang berat ni, awak yang berat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok Allah Ta'ala bagi ke orang tu lebih berat daripada apa yang kita tanggung. Sebab tu kalau dapat tu tuan-tuan, tuan-tuan pergi ziarah, tuan-tuan tengok, baru dia mai timbul satu perasaan syukur dengan apa yang kita ada. Hak tu nak lahirkan al-qanaah. Tu yang nak lahirkan syukur. Kita duk rasa kita susah, tuan-tuan, pencen masuk lagi sebulan 2,000. Tuan-tuan duk rasa susah, tak ada kerja apa dah ustaz oi. Niaga apa tak larat. Tu maklum duk makan dah. Anak dah 5 orang, depa duk hantar mai seorang 200, 1,000. Pak Long yang belah anak gila tu apa pun tak masuk. Sebab tu Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni, ada orang Allah Ta'ala bagi kepada dia kesedaran daripada dia duduk main majlis ilmu. Aku dah tekat-tekat pergi dia dengar kuliah ni, duk rasa apa yang aku buat dulu ni silap banyak. Ya, silap banyak. Oh, hang duk pergi dengar kuliah nak? Pergi dengar kuliah ustaz duk cerita aku rasa silap banyak. Banyak hang rasa silap banyak. Tu lepas kata tu hang dengar tak habis. Ustaz mengajar setengah jam, hang lena setengah jam. Kalau hang dengar sejam tu, lagi banyak salah hang duk ada. Dia kata yang aku lena pun lagu tu aku rasa tak sanggup dah nak dengar. Dia kata pasal banyak sangat tak betul aku buat ni. Ada orang macam saya, tuan-tuan, duk mengajar ni tiap malam, duk kepang mengajar ni. Tetapi daripada apa yang kita ajak orang ni, kadang-kadang dia tak boleh nak bagi keinsafan kepada kita 100%. Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi buat kerja lagu tu. Pergi tengok, turunkan ego kita. Ustaz ni ego, tuan-tuan. Pak tengok ustaz tak ada ego. Ego. Mai kuliah orang sedia meja, orang sedia kursi, ayak botol besar, botol kecil. Tuan-tuan tengok cawan pula, lepas danuk punya ni, buat mana ni, hak jenis ni. Hak jenis ni kasbek tuan-tuan kan. Tapi kita tak faham minum ayak mineral. Tuan-tuan ada ayak, tuan-tuan tak ada ayak. Tu mai pula salam cium pula tangan bertembus kau tapak. Dia cium belakang tangan, tembus kau tapak tangan ni. Tuan-tuan ingat ustaz tak ego ah? Saya pergi ziarah itu turun ego, tuan. Turun ego. Kadang-kadang kita hidup syarah pergi ziarah orang syarah kat kita pula. Ada saya pergi baru ni maklum tu dia bersyarah kat dia dah biar bi ah. Dengar ada perang dia bagi dengar. Ego turun. Kita duk main ceramah ni, tuan-tuan, kereta orang bagi parking. Tunggu ni, tuan-tuan main ni, tuan-tuan nak tunggu saya main dah petang tak sat, tuan-tuan tak pergi mana dah. Duk kat rumah aku tak pergi mana dah, lagi nak mandi nak main. Tuan-tuan ni ramai mana yang duk tunggu saya. Tuan-tuan nak berjumpa dengan saya, tuan-tuan tunggu. Mai pula duduk dengar ni. Bagi pula mai ustaz hang tutuh apa-apa kami tak balas apa. Buat tuan-tuan ingat tak, benda tu tak ada ego, tuan-tuan. Jadi ustaz ni pula orang cari, bukan kita cari orang cari. Turun. Allah Ta'ala kata hampir tengok orang nak ego apa dengan manusia. Tengok keliling hang. Adakah hang boleh nak jawab depan aku kelak di akhirat nanti? Hang boleh bersenang lenang, hang boleh duduk dalam rumah yang mewah, hang boleh naik kereta yang mewah, hang duit bertimbun-timbun, tapi ada orang di sekeliling hang, bukan jauh mana dengan hang, menderita dalam rumah mereka. Hang tahu tak? Tak selesai lagi Pak Long oi. Duk ingatkan pencen ni tak buat apa dah ustaz. Alhamdulillah lah. Kuliah boleh duk pergi dengar. Saya 5 waktu ni boleh mai ke masjid. Alhamdulillah ustaz oi. Wah itu dia maki habis menteri-menteri agama semua ni, pejabat agama maki, tak boleh pergi masjid. Pok ni pala bapak dia buat apa? Ni orang payah kementin punya bahasa tu. Dia duk buat menatang apa, kita nak pergi mayang pun tak boleh. Lepas tahu nak kunci masjid. Awak belum marah. Marah ha?
Saya daripada pencen sampai PKP ni tak pernah mayang di rumah. Ni baru mayang. Oh Allah Pak Long, hebat Pak Long. Ha. Pintu syurga saya ni Ustaz, saya masuk melalui pintu nombor 2. Oh dia Pak Long tahu dah pintu nombor 2. Ha, bilik nombor 36. Dia ingat syurga Tok Wan dia kot. Rasa ni bagus dah. Rasa bagus dah. Sebab apa? 5 waktu main masjid. Allah, bagus Pak Long. Ha! Pak Long, hak duk terkedarah dadah dalam kampung kita ni Pak Long. Siapa nak selesai? Hak yang tak makan nasi duk dalam kampung kita, siapa nak selesai? Hak duk menderita dalam selesai. 90,000 ringgit duk ada. Selang 4 buah kampung daripada rumah kita tu, hak duduk dalam rumah tu duduk teriak tengah-tengah malam, tak ada duit nak makan dengan menderita sakit. Siapa nak selesai? Agak-agak lepaskan tanggungjawab kita dengan Allah. Boleh jawab Allah, tak tahu pun. Tak ada siapa pun hebat, tak tahu pun. Tak tahu kan tak tanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu nak jaga diri. Jaga hati. Yang hari ni kita ni jaga lidah. Lidah ni pula dia kata jangan duk mohong orang. Tapi ada benda boleh mohong. Ha, apa dia? Bahkan terkadang wajib berdusta. Wajib. Tuan-tuan duk dengar mohong ni haram. Tapi Tok Syekh kita ada kata ada waktu dan masa hukum bohong ni pula wajib. Makna apa dia wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Makna apa haram? Tinggal dapat pahala, buat berdosa. Makna apa dia wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Mohong ni pula yang dia kata ni, ni Tok Syekh kita nak habaq ni, mohong yang aku nak habaq ni pula, mohong jenis wajib. Makna apa dia wajib? Hang buat dapat pahala, hang tinggal dosa. Kok mana pula tu? Seperti dia kata macam mana? Hang melihat orang yang haram dibunuh. Ada orang yang nak dizalimi, dia kata. Hang tengok ada orang yang nak dizalimi. Nak bunuh. Dia ni haram dibunuh. Tuan-tuan. Nabi kata kita boleh tumpahkan darah orang Islam ni, Nabi kata, dengan salah satu daripada 3 jalan. Nabi kata, kamu boleh tumpahkan darah orang Islam dengan salah satu daripada 3 jalan. Yang pertama apa dia? Yang pertama dia ni bunuh orang dengan jalan yang tak benar. Yang kedua, awirtidadin ba'da Islam, murtad lepas masuk Islam. Yang ketiga, dia ni pula zina ba'da ihsan, zina lepas nikah. Ketika mana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia ni main ni Arab-Arab ni daripada Mesir, Arab-Arab pendalaman daripada Mesir, main rumah dia. Sayyidina Uthman main nak bunuh dia. Dia lari masuk bila rumah, dia jengui kepala kok beranda luar tu. Dia kata, yang hampa nak bunuh aku ni bersiapa? Sayyidina Uthman. Kenal Sayyidina Uthman? Khalifah yang keempat ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman ni dia jengui kepala dia ke atas. Dia kata ni puak-puak ni duk main kepung ni nak bunuh dia. Puak-puak ni main kepung nak bunuh dia. Uthman ni jengui kepala keluar. Dia tanya ni apa? Yang hampa ramai-ramai nak bunuh aku ni pasal apa? Pasal apa yang hamba nak bunuh aku? Hamba tak dengarkan Nabi kata haram darah orang Islam ditumpahkan melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab. Kalau ada 2 ada 3 boleh, kalau tak ada 1 pun boleh. Adakah aku ni zina selepas aku menikah? Tak. Adakah aku ni murtad selepas aku Islam? Tak. Au qatala nafsin bighairi haq, adakah aku bunuh orang dengan jalan yang tidak benar? Tak. Tapi akhirnya puak ni dia masuk ke rumah jiran Sayyidina Uthman, lompat masuk mai bunuh. Ni kata Tok Syekh kita tiba-tiba mai lari ni kat Taman Bersatu ni. Ni Taman Bersatu kan? Tuan-tuan Bersatu Mahyudin kan, Bersatu Mahyudin apa nama Mahdir? Ha? Tuan-tuan cari nama lain lah. Saya minta kan. Syorat ni tukar nama lain lah. Tukarlah nama ni. Taman Bersatu Buh pula Taman Muafakat ke. Dia Bersatu ni orang katanya Mahyudin kan Mahdir.
Mahyudin. Boleh tak? Tuan-tuan duduk ni, tiba-tiba main satu orang. Duduk main duduk ketak. Awak ni orang siapa? Pak Long, saya ni orang nak bunuh saya. Pak Long apa-apa. Tanya pula nak bunuh ni siapa? Saya ni pi duk sebak-sebak risalah Islam apa ni, pok-pok ni dia marah dengan saya, dia main nak bunuh saya. Hang apa masuk lari duduk dalam rumah gua? Hang masuk lari dalam rumah gua. Hang duduk dalam bilik tu dia diam. Tuan-tuan mu duk pintai rokok dia luar rumah. Pok tu pun sampai. Pak Long, ya. Ada nampak budak dia? Tak nampak. Tak nampak. Pasal dia ni nak kena naya, nak bunuh. Hukum berdusta pada waktu itu kepada mereka wajib, kata Tok Syekh kita. Tuan-tuan kan buat bodoh? Nak kata tak kena, tak kata pun tak kena. Jangan buat bodoh lagu tu. Duk kata tak kena, pancung kepala tuan-tuan dulu lagi. Ni dia kata boleh. Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim. Dia melari ni main nak buat apa? Nak sembunyi daripada orang zalim, menghendaki membunuhnya. Puak tu nak main bunuh dia, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim. Hak tu dia kata wajib. Okey. Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya, maka iaitu haram daripada ijma' ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Duk pergi duk mengata kat orang kat belakang, yang tu dosa besar. Yang tu dosa besar. Duk pergi duk kata ni macam-macam lah tuan-tuan. Duk kata lagu tu, duk kata lagu ni. Kadang-kadang benda kita tak buat, dia boleh kata kita buat. Saya kata orang kata saya menikah dua, tak kepening. Bini saya kata mak menikah dua, tidak. Anak mak mentua saya tu marah sungguh, kata dia. Ada orang duk kata ustaz-ustaz menikah lain. Bukan leken kan, simpan bini di Singapura. Saya Singapura pun tak nak sampai. Dia berkata menikah simpan di Singapura. Hebat, bukan Siam, Singapura. Bini saya abang itu bawa lama mana duk tarik muka dengan saya. Dia kata abang menikah betul ke? Dah patut. Dia kata sayang duk mimpi 2-3 kali dalam mimpi abang duk menikah. Punya apa saya lah, kata. Dia kata hantarai tengok ku cincang daripada hujung kaki sampai hujung kepala. Mampu ya tuan-tuan. Mai duk mengumpat. Orang ni jaga. Kadang-kadang jenis dalam dua muka dia mai kat kita lagu lain, dia pi kat lagu lain. Kata ulama, ada pandangan ulama kata yang tu dosa besar. Masuk ke Syah? Masuk dah nah? Belum lagi. Sikit lagi boleh? Tuan-tuan tak ada cerit-cerit? Ada? Tak bunyi? Tak sampai lagi. Tak lagi sampai cerit-cerit kita mandi lah. Ceramah kerajaan, dia kena patuh kepada SOP. Tuan-tuan jangan duk ajak saya menderhaka kerajaan kan? Cerit kita mandi. Sikit lagi. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan seperti firman Allah. Allah Ta'ala berfirman apa dia tuan-tuan? Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Artinya, hei sekalian mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Mim tu kena baca fathah, jangan pergi dhammah. Kalau dhammah ya ayyuhalladzina amnu. Ni amanu. Baca betul-betul. Tuan-tuan, Pasal ada orang kata Quran menyebut amnuh, ya ayyuhallazina amnuh. Tak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang amnuh. Tak. Orang amnuh yang beriman pun kena, orang peh yang beriman pun kena, orang bersatu yang beriman pun kena, orang PAN yang beriman pun kena, yakni orang mana lagi? Orang PKR apa semua pun kena. Apa dia Allah Ta'ala nak abang? Hei orang-orang yang beriman, jauhkanlah oleh kamu akan banyak daripada sangka, yang sangka itu sangka yang jahat. Jangan duk su'usan kepada orang ni, jangan. Tu dia tu tak ikhlas tu. Hang tahu mana? Allah, kami tahu lah ustaz main mengajak, ustaz bukan ikhlas. Hang tahu mana? Adakah hang belah hati orang tu dalam nak menilai ikhlas ke tak? Ikhlas ni tuan-tuan, yang menilai ikhlas, yang tahu ikhlas ni manusia ke Allah?
Allah tu itu tuan tengok tu duk jadi imam tu kena ikhlas nak menunjuk hantar mana. Jangan duk tikai ikhlas orang tuan. Allah duk bang tu aku tahu lah tu haji tu duk bang. Awak dia nak abang kata suara dia sedap, dia bukan ikhlas. Tahu mana? Payah nak amal bang. Orang ni tuan-tuan sabar sabi tak kena. Dia duk pintai rokok kat kedai kopi, semua orang tak kena dia seorang ya betul. Tak betul tu ustaz malam pun dia syarah kuat sangat. Dia ingat kita tak dengar syarah kat dia lagu tu. Hang pandai ingat minggu depan hang mai mengajak aku nak dengar pula. Ada tak jenis tu tuan-tuan? Ada. Saya boleh tunjuk. Dia tak main malam ni. Hari tu dia duduk ada kat ujung tu ni. Malam ni dia tak main. Kau kena covid ke apa kah? Ada. Mau nak dengar cakap orang ni, bukan tak boleh buat apa kita ni tuan-tuan. Pakai tak boleh nak buat apa. Kalau dia dengar cakap orang ni, pakai tak boleh nak buat apa kita ni. Ya tak? Orang dia hantar ustaz. Tak betul tu. Dia mengajak ni, dia kena sentuh hati orang. Tak apa, betul? Okey lah, kita tak apa dia hantar ustaz. Mana tu imam maghrib mana tu? Baca pun tak apa betul. Tu imam pula dah tak betul. Duk sirotol. Hampirlah ambil jadi imam kalau hang pandai kan. Kok hang jadi imam, jadi mayang maghrib pun jadi serba lohok kot, tak bunyi apa. Tok Bilal pun tak kena saja. Tok imam baca panjang, dia kata panjang. Bunyi dah tu. Sikit lagi boleh. Tak apa, SOP tu pun dia ada bawah tu, tertakluk kepada perubahan, dia kata kan. Sikit. Nak bagi rapat ke 9 lah, senang nak kira. Sabar sabi tak kena ni. Jangan. Dia kata duk sangka tak elok ni, kata Allah. Jangan, dia kata. Bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Dia kata, duk sangka-sangka tak elok ni berdosa, kata Allah. Ni bukan kata saya, ni Allah Ta'ala kata. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Ni tuan-tuan, duk pi duduk tebuk ni nak tengok keaiban orang. Tengok aib dedah. Tuan-tuan nampak tak? Ni perangai yang duk ada ni. Wala tajassasu. Apa hak tuan-tuan nak mengaibkan orang? Kita ni kadang-kadang tuan-tuan meluat kepada orang tu. Ya, kita marah. Saya pun ada orang yang saya meluat. Tetapi melakukan kezaliman kepada orang yang kita meluat tu tak boleh. Kita tak suka dekat satu orang. Aku nak cari tak mana dia tak kenal, aku nak aibkan dia. Ni tuan-tuan duk dengar sehari dua ni, 3-4 minggu ni. AJK Dewan Ulama PAS Pusat. AJK PAS Pusat Al-Fadil Ustaz Mukhtar Seni, Ketua Dewan Ulama PAS Pahang. Kerana perbezaan politik, piduk reka cerita, piduk buat satu kisah, aibkan dia dengan perempuan, aibkan dia. Tuan-tuan, saya nak abang lagu ni, kalau dia buat betul, adakah Islam benarkan perbuatan kamu mengaibkan orang? Apatah lagi kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Fitnah. Kita duk cerita pasal orang ni tuan-tuan, saya nak abang, dia ada dua jenis. Kalau benda tu tuan-tuan bercakap, ustaz, benda tu betul. Apa dia? Haji Din curi duit surau. Betul. Contoh, ada nama Haji Din? Ada? Tak ada apa. Kalau ada saya nak tukar nama, Haji Mahathir. Haji Din tak ada lah. Ni contoh tuan-tuan, saya kata ke orang pula. Ustaz, Haji Din tu dia curi duit surau. Hang tahu mana? Allah saya tahu. Tak betul kot. Wallahi wabillahi watallahi, saya cakap betul. Betul hang cakap? Betul. Itu nama dia mengaibkan orang. Faham molek-molek? Demi Allah, betul ustaz. Wallahi wabillahi watallahi, saya cakap ni betul. Kalau saya bercakap ni dusta, kilat panah saya. Betul hang cakap? Betul. Itu mengaibkan orang. Wala tajassasu. Tapi kalau hang cerita Haji Din tu curi duit surau, Haji Din tu tak curi, itu fitnah. Ni Islam suruh kita tutup.
Apa hak kita nak aibkan orang, tuan-tuan? Allah Ta'ala ni, dia jaga aib kita. Saya ni, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala londeh aib saya, dia nak menjawab depan. Terjun ni ayat muka ni, terjun ni kulit muka ketum, terjun ni malu. Tapi Allah Ta'ala tutup aib saya. Saya tahu apa diri saya buat. Dosa ustaz buat agak berlambak. Tapi pasal apa yang kita ni nampak cantik, tuan-tuan? Allah Ta'ala tutup aib kita. Kita pakai saban, kita pakai jubah, kita pun jenis pakaian sunnah apa. Tak semestinya kita baik. Sebab apa orang nampak kita baik? Jawapannya sebab Allah tutup aib kita. Faham, tuan-tuan? Jangan duk buat. Kalau benda tu betul, tak, saya ni cakap tak cerita mohong lah ustaz. Saya cerita betul, itu aib. Kalau cerita tu cerita tak betul, itu beza ada aib dengan fitnah. Dua-dua jangan duk buat. Sambung sikit lagi. Dan jangan kamu mengumpat setengah kamu akan setengah yang lain. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Yang tu kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Tanda habis tu. Saya nak lajak lagi kalau ikut hati ni, tuan-tuan, tak puas hati lagi. Kan, saya tak ulas lagi nak pilih hari raya bila. Ada. Bab pilihan raya, tuan-tuan tengok muka surat 12 baris ketiga. Dia cerita pilihan raya ke-15 bila tarikh dia. Dia ada. Tapi dia tak abang jelas kan. Kita tak nak. Ini berapa bulan ni? 9 Julai no? 9. Tanda habis tuan-tuan. Tak apalah, bulan depan panjang umur, murah rezeki. Mau tak jadi pilihan raya, kita jumpa lagi bulan depan. Apa pun tuan-tuan tengok 13 hari bulan ni lah. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Khamis. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Tengok lagu nah. Speaker tukar ke tak? Kalau tukar speaker, dia cerita lain pula. Kalau tak tukar speaker, cerita lain pula. Tuan-tuan, kalau raita, tuan-tuan, tayar botak. Ni saya bagi satu misalan mudah, tuan-tuan faham tak? Raita, tuan-tuan, tayar botak. Bini kata abang tu, tayar botak tu. Tayar botak? Botak. Teruk botak? Teruk. Abang nak pergi mana ni? Tak pergi mana, nak pergi sembahyang kat Masjid A'la. Tayar botak, tuan-tuan nak pergi Masjid A'la, tuan-tuan tukar ke tak? Tukar ke tak? Tak tukar. Tapi tuan-tuan nak pergi Johor ni, ada meeting depan Johor, tayar botak, tuan-tuan tukar ke tak? Faham tak saya abang? Faham ke tak? Tak faham no. Tuan-tuan tak boleh sembang dengan saya lagu tu kan? Tayar tu kalau nak pergi dekat, dia tak tukar dah. Kalau boleh tukar tayar tu, dia pijuk lah. Boleh faham? Cukup lah. Tu kira perbahasan bulan depan tu saya bahas dah malam ni. Perbahasan bulan depan saya bahas dah malam ni. Ni cukup dekat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi pada kuliah yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran tuan-tuan. Saya diingatkan Covid ni tak ramai juga. Alhamdulillah malam ni. Terima kasih banyak. Mohon maaf kerana masa kita pendek. Kita lebih kurang dalam 49 minit, 50 minit lagu tu kita bersama. Nak buat macam mana? Kita duduk dalam PKPP lagi. Nanti habis, selesai PKPP, kita tutup 2 jam kuliah malam tu kan. Jadi kita patuh pada kerajaan punya arahan untuk kebaikan semualah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan akhir kalam, di luar sana macam biasalah tuan-tuan, ada yang telefon saya bagi tadi, malam ni jadi tak ustaz mai kuliah? Jadi. Koko bawa tak? Tok Koko bawa, ada di luar sana, tuan-tuan boleh dapatkan sekilo RM19, setengah kilo RM10, yang satu beg 20 secet harga RM20. Dan juga tuan-tuan boleh siapa yang nak menyumbang untuk tabung Yayasan Ar-Riyadah untuk kegunaan fi sabilillah, untuk untuk tajaan pengajian pelajar yang insya-Allah tuan-tuan kita akan mula beroperasi Mahat Tafiq kita ni dalam masa terdekat. Cuma lah ni kita kos sikitlah. Kos untuk kita cuci kapek, kos untuk kita nyah kuman bangunan tu lah. Siapa yang nak turut menyumbang boleh. Dan juga sumbangan malam ini tuan-tuan, fokus utama saya untuk asnaf. Untuk asnaf. Saya ni tuan-tuan, lah ni saya berhutang dengan farmasi ada lebih kurang dalam 12,000. Farmasi tu bila saya duduk update dalam Facebook saya, kadang-kadang ubat orang yang sakit kronik apa semua ni, kadang-kadang kita bagi dulu, kita bagi. Kos ubat ni pun tuan-tuan sebulan saya duduk tanggung belah ribu. Di farmasi tu kata tak apa ustaz bagi dulu, yang penting lepas ada ubat.
Bagi lu ustaz bayar sikit, ustaz bayar sikit. Kita ada berhutang lebih kurang 12,000. Di malam ni kalau siapa nak tumpang tolong, esok pun saya nak pergi ziarah lagi asnaf apa semua, bolehlah bubuh duit dalam tu nak untuk asnaf, untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan juga pelajar-pelajar tahfiz kita nak mula operasi pengajian kita, boleh tak tabung. Dan untuk bulan depan tuan-tuan, untuk bulan depan saya akan buat mai resit wakaf pembangunan pusat bimbingan sedara baru yang kita akan buat di Sungai Petani. Resit dia kita duk tengah buat. Kita nak cari lebih kurang dalam 1 juta ringgit. Ustaz Syah Syamugam, dia telefon saya, duk mengadu lah, dia ni duk bimbing saudara-saudara baru ni. Dia kata, tapi pusat bimbingan yang duk ada dalam Malaysia ni pun paling lama 6 bulan. Mereka masuk mengaji saudara baru ni 6 bulan, habis 6 bulan mereka keluar. Jadi dia kata, Ustaz, macam mana kalau Yayasan Ar-Riyadah kita buat satu pusat pengajian di Sungai Petani? Dia kata, Ustaz serah untuk bab management dia nak buat. Kita pun bincang panjang, kita nak buat pusat bimbingan saudara baru. Yang saudara baru ni main mengaji percuma. Lama mana mereka akan mengaji? Kita ada lebih kurang dalam 4 tahun. Modul-modul kita akan buat. Modul tentang akidah, modul tentang fiqh, modul tentang akhlak, modul tentang Al-Quran. Kita akan bimbing mereka secara percuma. Secara percuma. Duduk. Lepas tu pula di tepi tu kita akan buat sedikitlah perusahaan untuk macam kedai mini apa halal mak ke apa. Saudara-saudara baru ni yang mengaji yang tak ada kerja apa, mereka kerja di situ. Kadang-kadang ada yang main mengaji tapi mereka pergi kerja tempat-tempat yang bercampur balik apa semua tu dengan apa jadi macam tu balik. Kita akan buat pusat ekonomi untuk bantu mereka. Di kita dah kenal pasti dah bangunan kita nak beli. Harga bangunan tu 1 juta. Banyak tak 1 juta tuan-tuan? Banyak. Tapi kalau semua kita pakai ambil seorang sikit, dia tak banyak lah. Dia saya akan buat resit tu bulan depan. Tuan-tuan tolong cari duit, saya siap. Duit tuan-tuan, teleponan anak kalau yang kerja, mari kita pakai seorang sikit. Adik-beradik. Bukan untuk saya tuan-tuan, kita nak buat. Bangunan tu kita akan buat, kita akan beli, wakaf. Selama mana pengajian tu? Saya tanya Ustaz Syah, lama mana? Dia kata, Ustaz, anak akan infakkan diri anak sampai mati untuk jaga benda ni. Itu harapan dia kata. Dia nak buka, dia tak ada kemampuan. Kita sama-sama pakai tolong seorang sikit tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan kita akan buat mai resit tu. Boleh tuan-tuan? Maklum pun balik carilah gelang-gelang yang lama tak pakai apa tu. Benda maklum nak pergi tolak pun tak apa, nak suruh saya tolong tolak pun boleh. Saya tahulah tak mana nak tolak. Nah maklum nak? Mau Pak Long hak ini masa kedekut sangat Pak Long balik curi saya siap. Curi saya siap tak mana ni. Habaq dia ni saya nak ambil duit, kita nak buat kebajikan kita insya-Allah bulan depan. Wallahu a'lam, saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.